Itulah yang dikongsikan Ustaz tadi menjadi satu sunnah untuk kita membantu mereka yang dizalimi. Kita masih bersama dengan Puan Farah. Puan Farah, bagaimana kita sebenarnya boleh menyantuni mereka, kan? Saya percaya yang jiran kita, masyarakat setempat dan sebagainya, kita ingin membantu. Tapi mungkin ramai yang tak berani untuk tampil, ramai yang tak tahu apa yang untuk dilakukan bila kita mendengar jeritan, terikan anak yang dipukul. Jadi bagaimana kita sebagai jiran ini boleh masuk campur dan bilakah masa yang bersesuaian untuk kita sebenarnya masuk tangan membantu sesiapa sahaja yang didera pada ketika itu? Puan. Kalau pada pendapat saya lah, ini depends on the person, tapi pendapat saya ni, kalau the first thing, kalau you nak fikir tentang nak masuk campur or not as a jiran, is to see whether you can see the physical signs, ataupun waktu tu macam for example orang tu you can hear tengah teriak-teriak, nangis-nangis apa semua, if you can, you have a look lah. So kalau nak yang terus kita nak bantu on the spot is kalau kita nampak penderaan tersebut dengan mata kita lah. Tapi kalau macam kita tak dapat nampak lah, bagi pendapat saya, kalau tak nampak tapi you kind of know it's going on, what we can do is kita check dulu. Mungkin kalau kita dengan check dengan jiran tu lah, tanya macam apa khabar, I macam merasa macam you tengok macam tak sihat, you stress ke, so you tengok dulu, you gauge how usually kalau kita cakap pendera for kids is sometimes the parents ataupun family members lah. So kita agak-agak tanya orang tu macam mana dia stres ke benda. Sebab sometimes kalau orang tu stres, dia akan lagi higher chances of mendera. Kalau orang tu seperti agresif, so what we can do is probably kita telefon talian kasih kalau kita ada bukti, atau mungkin boleh bercakap dengan anybody yang kira ketua of the area lah, sama ada macam kalau ada ketua kampung ataupun ketua macam the taman or something like that. I think it will be good. Kalau tak tahu juga boleh tanya kat balai polis, tanya apa prosedur boleh buat and what they can do. Betul lah. Baik Puan, secara realitinya ya, kita sedang melalui perintah kawalan pergerakan ya, semua berada di rumah dan sebagainya. Mungkin keadaan di rumah setiap mereka yang didera itu adalah penuh dengan tekanan. Dibagi mungkin ahli keluarga yang juga mungkin terjerat sama dalam rumah yang sama, mempunyai keganasan seperti itu, kan? Bagaimana kita sebagai orang luar, adakah ia terlampau intrusif mendadak kalau kita terus memanggil pihak berkuasa untuk datang membantu keadaan? Adakah ini akan mengeruhkan keadaan emosi anak-anak yang mereka yang berada dalam rumah tersebut? Of course, itu adalah salah satu benda yang mungkin akan berlaku lah, sebab bila kita ambil tindakan, usually pendera ni dalam family, dalam satu house, dia orang yang paling the strongest lah. So there is a chance of that happening. So sama ada kita cuba kalau kita rapat dengan jiran tu, kita cuba figure out cara yang terbaik untuk nak contact dia, tanya are you okay and something like that on the phone call. I heard ada bising-bising kat rumah, is everything okay? Kalau you rasa keselamatan tu memang selalu berlaku, you have to call the authorities lah. Sebab yang penting at least orang tu tahu bila dia buat something, other people are listening. Okay. So that dia tak akan melebih-lebih lah. Baik. Puan, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa memberikan sedikit gambaran dan ialah pemahaman bagaimana kita boleh menyantuni mereka yang sedang didera melalui satu tempoh yang sukar. Kita harapkan lebih ramai lagi yang tampil untuk membantu mereka, dan bukan itu saja, semoga mungkin anak kecil dan remaja juga mampu untuk bangkit daripada terus didera di rumah masing-masing. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Farah Puteri Negara Ahmad Bahrom, seorang pakar psikologi, meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih Puan. Semoga itu, waalaikumsalam, memberikan sedikit sebanyak ialah semangat untuk kita untuk saling mengingat semula hashtag kita jaga kita itu bukan sekadar untuk COVID-19, tetapi untuk melihat apakah perkembangan senario persekitaran di sekeliling kita. Kita akan berehat seketika.